Semua rakyat Malaysia menantikan bajet 2024 diumumkan oleh Perdana Menteri di Parlimen hari Jumaat ini. Bagaimanapun, rumus mengatakan akan berlaku peralihan subsidi daripada subsidi pukal sedia ada kepada subsidi bersasar. Secara mudah bagi mereka yang kurang faham tentang subsidi bersasar boleh dipanggil sebagai pemindahan subsidi. Biar saya jelaskan, untuk pengetahuan anda, kerajaan membelanjakan RM5.8.6 bilion setahun untuk subsidi bahan api dan elektrik. Subsidi bahan api merupakan subsidi pukal yang diberikan secara menyeluruh di mana semua orang tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mendapat manfaat. Namun, daripada subsidi itu, kumpulan T20 mendapat lebih daripada sepatutnya dalam subsidi bahan api. Walhal, mereka hanyalah 20% daripada populasi rakyat Malaysia. Namun, mereka menikmati 35% subsidi bahan api. Tentulah tidak adil bagi mereka yang tergolong dalam kumpulan B40. Kumpulan B40 dan M40 yang hampir 80% daripada populasi rakyat Malaysia akan mendapat keuntungan yang lebih daripada subsidi bersasar. Dengan jumlah tadi, kita sebenarnya boleh membelanjakan 60.6 bilion tersebut dengan membina 120 hospital dan 700 sekolah di kawasan luar bandar atau infrastruktur dan kemudahan, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Akibat kerana subsidi yang boleh dianggap sebagai gula-gula parti-parti politik untuk memenangi hati rakyat ataupun sebagai populis di hati rakyat, kerajaan terpaksa menanggung hutang defisit setiap tahun dalam bajet belanjawan negara sehingga tanpa kita sedari hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit. Mari kita dengarkan pandangan daripada ahli ekonomi Dr. Nung Sari. Jadi kita belanja sekarang ni hampir 1/3 daripada kita punya belanjawan, kutipan hasil kerajaan kita bayar untuk subsidi. Okey. Dan 90% daripada subsidi adalah subsidi untuk minyak dan untuk elektrisiti. Okey. Jadi kita dah sampai pada satu tahap dari segi kemampuan. Kita rasa macam kita rasa memang kita tak mampu. Sebab kita dah dalam 50 tahun yang kebelakang ni, daripada tahun 23, 22 lah, kadang 23 tak habis lagi, kita pergi 50 tahun ke belakang, kita ada 5 tahun saja yang belanjawan kita adalah lebihan. Lain pada tu, belanjawan kita defisit bermakna kita kena pinjam untuk menampung kekurangan itu. Dan oleh kerana pinjam dah 45 tahun dalam 50 tahun yang kebelakang ni, hutang kita dah naik sampai 1 trilion lebih sikit. Itu hutang yang secara langsung. Betul, kita ada hutang-hutang lain yang hutang secara garanti, campur semua, ada 1.5 trilion. Tetapi kerajaan misalnya dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai pembekal perkhidmatan, dia memerlukan perbelanjaan banyak. Sekolah, Kementerian Pelajaran tinggi perbelanjaan dia, Kementerian Pendidikan tinggi pelajaran perbelanjaan dia, sebab kena ada cikgu, kena ada guru, kena ada pensyarah, bayar gaji buat sekolah, buat universiti, Kementerian Kesihatan, hospital, pusat kesihatan daerah dan sebagainya, kena ada doktor, nurse sebagainya. Itu kerajaan sebagai pembekal perkhidmatan. Kerajaan sendiri sedar bahawa ada keperluan untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan, sekolah, universiti dan sebagainya, polis, askar, dari segi quarters, dari segi senjata sebagainya kan. Itu semua tak menjadi masalah sangat. Tapi yang menjadi masalah pada kerajaan sekarang ni ialah bukan perbelanjaan ni semua, tetapi perbelanjaan memberi subsidi secara pukal. Maknanya secara semua kan, maknanya kita subsidi minyak dekat pam semua orang dapat. Bawa Rolls Royce pun dapat, bawa Mercedes pun dapat, bawa Proton pun dapat, bawa Azia pun dapat. Azia pun dapat, naik motor pun dapat, naik motor besar ke motor kecil semua dapat.